Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada Accounting Student Cikgu. Okey, hari ini kita sambung lagi modul 4 perakaunan untuk perkongsian. Tetapi tajuk hari ini kita akan belajar pembubaran perkongsian. Okey. Baik. Sebelum tu kita kena ketahui apa dia pembubaran perkongsian. Okey, pembubaran perkongsian bermaksud perniagaan perkongsian ditamatkan atau dihentikan operasinya. Ya, pembubaran, bubar. Ya, di mana perkongsian yang kita telah wujudkan, kita tamatkan atau kita hentikan operasinya, maka ini dipanggil pembubaran perkongsian. Pembubaran perkongsian melibatkan pembukaan akaun sementara, iaitu akaun realisasi. Okey, jadi apabila kita nak bubarkan perkongsian, akaun sementara mesti diwujudkan dan akaun berkenaan kita panggil akaun realisasi. Okey, sekarang kita lihat pula sebab-sebab pembubaran perkongsian itu berlaku. Okey, yang pertama, pembubaran perkongsian berlaku kerana berlakunya kematian salah seorang pekongsi, kebangkrapan atau ketidaksiuman kepada salah seorang pekongsi. Jika salah seorang pekongsi meninggal dunia, bankrupt ataupun tidak siuman, maka perkongsian perlu dibubarkan. Yang kedua, tempoh perjanjian perkongsian telah tamat. Semasa kita tubuhkan perkongsian, kita telah tetapkan di ikatan perjanjian perkongsian. Perkongsian itu hanya untuk 3 tahun. Selepas 3 tahun, kita kena bubarkan perkongsian berkenaan kerana perjanjian perkongsian telah tamat. Yang ketiga, tujuan penubuhan perkongsian telah tercapai. Mungkin penubuhan perkongsian ialah untuk membina bangunan A. Bila bangunan A telah siap, maka perkongsian perlu dibubarkan. Yang keempat, arahan mahkamah untuk membubarkan perkongsian. Mungkin sesuatu berlaku terhadap perkongsian, maka mahkamah arahkan untuk bubarkan perkongsian. Yang kelima, bentuk milikan perniagaan perkongsian bertukar kepada syarikat berhad. Pada asalnya perniagaan berkenaan perkongsian. Kemudian pada satu tempoh mereka bersetuju untuk menukarkan kepada syarikat berhad. Maka perkongsian berkenaan perlu dibubarkan. Dan yang keenam, pekongsi setuju dan sepakat untuk membubarkan perniagaan perkongsian. Okey, mereka dah bincang dan sebagainya dan mereka bersetuju untuk membubarkan perniagaan perkongsian. Jadi bila pembubaran perkongsian ini berlaku, akaun sementara perlu diwujudkan, iaitu akaun realisasi. Okey, langkah pembubaran perkongsian. Apa perlu kita buat jika pembubaran perkongsian berlaku? Yang pertama, kita kena tutup semua akaun-akaun aset yang ada dalam perkongsian. Sama ada aset berkenaan perlu dijual atau diambil alih oleh pekongsi. Semua aset-aset perlu ditutup kecuali bank. Kenapa bank ni kita tak tutup? Kerana bank diperlukan sehinggalah proses akhir pembubaran untuk menerima wang, untuk bayar dan sebagainya. Jadi bank akan ditutup akhir sekali. Soalnya menjelaskan semua liability perniagaan. Semua tanggungan-tanggungan perniagaan perlu dibayar semasa pembubaran. Perkongsian membayar kepada pekongsi atau pekongsi membayar kepada perkongsian mengikut baki di akaun modal dan akaun semasa. Bila kita dah selesai urusan
pembubaran, kita akan lihat sama ada perkongsian membayar kepada pekongsi ataupun pekongsi perlu membayar kepada perkongsian berdasarkan baki dan akaun modal masing-masing dan akaun semasa masing-masing. Kemudian bila dah selesai pembubaran semua, langkah terakhir kita perlu batalkan nama perniagaan perkongsian kita di Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Maka selesailah pembubaran perkongsian, maka perniagaan perkongsian tidak wujud lagi. Okey, kita lihat pula kenapa akaun sementara iaitu akaun realisasi ni perlu diwujudkan semasa pembubaran. Okey, tujuannya akaun realisasi ini diwujudkan ialah dia merekodkan jualan aset. Kecuali tunai atau bank seperti cikgu cakap tadi, kerana tunai atau bank diperlukan untuk menerima dan membayar wang. Jadi dia akan ditutup akhir sekali. Kemudian tujuan menyediakan akaun realisasi ialah untuk membayar kos pembubaran ataupun belanja realisasi, penerimaan daripada akaun belum terima dan pendapatan yang diterima daripada akaun belum bayar. Pendapatan yang diterima daripada akaun belum bayar ini ialah apabila kita menjelaskan liability perkongsian, kemungkinan akaun belum bayar ini memberi diskaun diterima kepada kita. Jadi diskaun diterima ini perlu kita rekodkan dalam akaun realisasi. Tujuan yang kedua, akaun realisasi ini diwujudkan ialah untuk menghitung keuntungan atau kerugian atas pembubaran. Okey. Dan yang ketiga, dia membahagikan keuntungan atau kerugian kepada setiap pekongsi berdasarkan kadar yang dipersetujui dalam ikatan perjanjian perkongsian. Jadi penting akaun realisasi ini perlu diwujudkan semasa pembubaran. Kerana melalui akaun realisasinya lah kita boleh membahagikan keuntungan atau kerugian kepada setiap pekongsi. Okey, ini adalah format akaun realisasi. Okey, cikgu harap student accounting yang form 5 yang memang dah mahir, dia tahu akaun realisasi ni ialah dianggap sebagai akaun hasil. Okey, di mana di sebelah kredit dia ialah penerimaan, di sebelah debit dia ialah pembayaran. Okey, kalau kita lihat pembubaran ialah pada 31 Disember. Jadi sebelah kredit dia tulis bank, jualan pelbagai aset. Dan akaun belum terima, kita menerima bayaran daripada akaun belum terima, dan akaun belum bayar tu ialah kemungkinan diskaun diterima. Di sebelah debit, perabot, kenderaan, lengkapan yang kita tutup tadi, kita tutup semua aset dan kita hantarkan ke sebelah debit akaun realisasi. Inventory, akaun belum terima, kita tutup, kita hantarkan ke sebelah debit realisasi. Dan belanja realisasi yang perlu kita bayar dan kita letak dia di sebelah debit. Okey, untuk format ni, kita dapati penerimaan melebihi pembayaran. Jadi sebab tu untuk pekongsi A dan pekongsi B, dia akan memperoleh untung. Bila kita buat pengimbangan, kita dapati di sebelah penerimaan melebihi pembayaran, bermakna pekongsi A dan pekongsi B menerima untung. Dan untung berkenaan akan dimasukkan ke dalam akaun modal masing-masing. Okey, jika rugi pula. Jika rugi, kita dapati bahagian pembayaran iaitu sebelah debit melebihi penerimaan di sebelah kredit. Jadi, pekongsi akan berkongsi rugi. Dan rugi ini akan dimasukkan ke dalam akaun modal masing-masing. Okey, ini adalah sedikit
ya berkenaan dengan pembubaran perkongsian. Sekian, terima kasih.